Ya, Atika, sekurang-kurangnya 170 penduduk daripada 50 keluarga terjejas dalam kejadian banjir di Kampung Long Pasir, Sipitang. Kejadian banjir sejak petang semalam ini turut menjejaskan Sekolah Kebangsaan Long Pasir. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sipitang, paras air Sungai Pasir didapati telah menurun. Bagaimanapun, jalan utama ke kawasan berkenaan iaitu Jalan Long Pasir Meligan hanya boleh dilalui kenderaan berat. Setakat ini belum ada pusat pemindahan sementara PPS dibuka, namun JPBD Sipitang telah pun menghantar 150 bantuan bakul makanan bermula hari ini kepada penduduk terjejas. Cuaca dilaporkan ketika ini masih dalam keadaan mendung. Sementara itu, di Tenem, 2 keluarga terdiri daripada seorang lelaki orang kurang upaya OKU bersama 4 wanita dewasa yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara di Dewan Kampung Labut 2 telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing berikutan keadaan banjir yang semakin pulih. Banjir di daerah berkenaan menjejaskan 10 buah kampung, antaranya Kampung Tuman Talik, Bin Silon, Mandalom Lama, Pantugon Saga, Pulungan Sapong dan Ponon Tomon. 6 jalan utama masih tidak boleh dilalui iaitu di Kampung Tuman Talik, Bin Silon, Mandalom Lama, Pantugon Seberang, Seri Menanti dan Pantugon Saga. Hasil operasi bersepadu penguatkuasaan Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah, 5 majikan swasta di Kota Marudu dikenal pasti gagal mematuhi ordinan buruh Sabah. Antara kesalahan dilakukan ialah tidak mematuhi pelaksanaan gaji minimum dan gagal memberikan slip gaji kepada pekerja. Timbalan Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Sabah, Napiah Haris, sekali lagi mengingatkan semua majikan swasta di negeri ini agar mematuhi setiap perundangan yang ditetapkan dalam ordinan berkenaan bagi mengelak dikenakan kompaun atau dakwaan di mahkamah sekiranya gagal berbuat demikian. Kepada majikan-majikan yang ada di seluruh negeri Sabah sebenarnya, kita menggalakkanlah mereka ni meneliti peruntukan undang-undang yang ada dalam ordinan buruh Sabah dan juga perintah gaji minimum supaya apabila ketibaan kami ke premis-premis mereka ini telah mematuhi peruntukan undang-undang yang ada. Napiah menyatakannya kepada RTM selepas menyertai operasi bersepadu penguatkuasaan JTK di Kota Marudu. Operasi berkenaan turut membuka pendaftaran bagi majikan dan kemaskini bilangan penggajian pekerja. Tahun lepas, lebih 25,000 majikan baharu mendaftar dengan bilangan pekerja hampir 145,000. Sementara itu, 240 operasi penguatkuasaan dilaksana melibatkan pemeriksaan 660 majikan. Hasil operasi sebanyak 693 kertas siasatan dibuka, manakala 370 kompaun dikeluarkan dengan nilai 1.116 juta ringgit. Rakyat diingatkan agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan bagi membendung penularan COVID-19. Ini kerana sikap segelintir individu yang tidak berdisiplin melanggar SOP memberi kesan negatif termasuk peningkatan jumlah kes baharu sejak kebelakangan ini. Pembantu Menteri Keuangan Negeri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menegaskan sikap tanggungjawab perlu ada dalam diri setiap masyarakat demi memastikan usaha kerajaan memerangi pandemik COVID-19 dapat dicapai. Di seluruh dunia menghadapi serangan COVID yang kita kenali sebagai varian Omicron. Dan seperti mana kita sedia maklum, varian COVID Omicron ini adalah satu virus yang cukup mudah merebak. Oleh sebab itu, kita berharap agar semua golongan masyarakat supaya lebih mematuhi ataupun lebih berjaga-jaga daripada SOP yang telah ditetapkan. Datuk Nizam yang juga Adun Apas ditemui RTM dalam majlis makan malam penghargaan sukarelawan anjuran rakan muda Tawau dengan kerjasama Malaysian Relief Agency di Tawau Lama. Dalam majlis ini, Datuk Nizam turut menyampaikan sijil penghargaan kepada sukarelawan yang menunjukkan komitmen tinggi membantu kerajaan menangani pandemik COVID-19.
Menghampiri 3 tahun negara dilanda badai COVID-19, pelbagai kesan negatif dihadapi seluruh rakyat. Antara kesan paling ketara ialah kenaikan harga barang. Bagaimanapun, berpaksikan kepada aspirasi keluarga Malaysia, kerajaan memperkenal program Jualan Keluarga Malaysia atau PJKM sebagai inisiatif meringankan beban rakyat untuk mendapatkan barangan pada harga lebih murah. Laporan Serina Olivia Chow. Program Jualan Keluarga Malaysia atau PJKM yang dilancarkan pada 2 Disember lepas oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menawarkan barang keperluan harian pada harga lebih murah di semua 222 kawasan parlimen seluruh negara. Pada peringkat permulaan, PJKM yang menawarkan barangan pada harga antara 20 hingga 50% lebih murah daripada harga pasaran disasar diadakan 2 kali setiap bulan dengan memfokuskan kawasan ramai penduduk golongan B40 dan M40. Sehingga kini pelaksanaannya nyata mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Malah, orang ramai yang ditemui RTM turut berkongsi harapan agar pelaksanaan program ini dapat diteruskan. Kan sekarang pandemik, jadi semua merasakan harga barang kan ada yang tinggi, ada yang murah. Jadi kasihan yang lain-lain yang tidak mampu. Nah, kita sambil membantu kan untuk rakyat Malaysia yang terbaik lah. Program ni sangat bagus untuk masa sekarang ni dengan faktor ekonomi yang tidak menentu, dengan kenaikan harga barang, dan bagi saya satu mekanisme yang bagus lah. Barangan dia okey, kepatutan harga biar kita betulkan ansur lah, jadi sama-sama dapat. Jadi bagi yang lain lah, minyak, Maggi, benda tu ada limit lah. Satu customer dia 3 saja. Jadi kami mau semua customer yang lain pun dapat rasa macam mana promosi yang kami buat. Hasil tinjauan RTM, barangan keperluan harian terutama minyak masak paket 1 kilogram, beras dan makanan dalam tin mendapat permintaan tinggi dalam program ini. Inilah erti sebuah keluarga Malaysia yang menggambarkan kerjasama antara kerajaan dan rakyat sesuailah dengan ungkapan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Serina Olivia Chong, RTM. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu bersama saya Anisya Daules. Untuk lebih banyak berita, terus ikuti Berita Wilayah. Kembali bersama Atika di Angkasa Puri. Silakan Atika.